Ya, taklif ataupun bebanan syarak itu tidak hanya untuk fardi. Dia ada benda yang dengan kita buat itu dia bagi kebaikan kepada orang ramai. Ya, sebab itu kadang-kadang kita selfish. Kita rasa kita semayang, puasa, zakat, pi haji, lengkap, aku tak payah fikir apa dah, cukup. Tapi dia kurang satu lagi, iaitu dia tidak menyumbang kepada satu lagi bentuk taklif atau beban kepada dia sebagai satu syariat Allah ini, iaitu apa? Dia buat untuk kebaikan orang. Bukankah itu lebih mulia? Mungkin bagi kita settle lah, kita semayang, puasa, zakat, haji kan. Tapi apabila Allah kata tengok orang zalim, kamu buat senyap, kamu buat tak tahu. Contohnya Nabi memuji orang yang menegur pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, kerana dengan kezaliman pemimpin itu terhalanglah nilai yang besar yang Allah perintah, iaitu adil. Terhalang. Ya, baik. Tiba-tiba siapa nak tegur? Kalau yang membuat zalim itu suami atau isteri atau anak, tak apa. Yang ni yang membuat, bukanlah tak apa, makna kesan dia tu kurang lah. Tapi yang buat zalim ni penguasa. Hari ni istilah dia pemerintah lah. Kalau nak pergi lagi skop lagi cik, hari ni yang istilahnya kerajaan lah. Yang ada kepala dia yang memimpin negara itu. Kalau dia buat zalim, kesan dia itu lagi besar. Maka Nabi SAW meletakkan orang yang menegur pemimpin yang zalim ini adalah sebagai perbuatan yang afdalu jihad. Jihad yang paling mulia. Jihad tu dah mulia dah apa? Tu ya. Yang kata jihad tu mulia dah apa? Tapi mengapa Nabi kata afdalu jihad? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Semulia-mulia, seafdal jihad adalah berkata benar. Berkata benar tu makna kena tegurlah, di depan atau di sisi pemerintah yang zalim. Lagi dalam hadis lain nak cerita kata perbuatan ini kenapa seseorang itu bangkit menegur seorang pemerintah yang zalim, kebaikan yang akan dapat dirasai oleh orang ramai, walaupun dia mengambil risiko yang tinggi. Tapi kalau semayang, puasa, zakat, selfish, untuk you saja, untuk you nak baiki diri you, walaupun benda itu kena buatlah kan, tapi kesannya hanya untuk kita. Ini yang masalah kadang-kadang orang Melayu kita, inilah masalah dia. Dia hanya fikir diri dia. Dengan dia melaksanakan semayang, puasa, zakat, dia selesai dah. Tapi apa nak jadi keliling dia, ikut dah. Pimai aku dah selesai apa semayang, puasa, zakat. This is wrong. Ini satu tanggapan yang silap dalam memahami taklif, dalam memahami apa kita kata tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Lantaran itu hadis Nabi SAW juga menyebut bahawa Sayyidus Syuhada Hamzah, penghulu kepada para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Muttalib lah. Semua orang tahu lah ya? Dia penghulu. Mana hebatnya dia ni, dia jadi penghulu. Wa rajulin, dan juga seorang qama ila sultanin jair fa amarahu wa nahahu faqatala. Seorang yang berdiri di depan pemerintah yang zalim, lalu dia menegur pemerintah itu, dia mengajak kebaikan kepada pemerintah itu, maka lalu dengan itu marah pemerintah ni tuan-tuan. Dia bukan jenis macam kalau orang tegur dia nak dengar, tak. Mesti kalau kena dekat dia akan berakhir dengan ancaman. Bebek hang duk diam. Kalau hang tak duk diam, jaga. Kalau dia kerja ke apa, kalau dia mufti, hang siap. Sekali aku pecat hang jadi mufti. Pasal tu mufti-mufti ramai ni tak berani cakap. Dia makan gaji daripada kerajaan. Makan gaji daripada kerajaan. Sekali hang cakap lebih hang gaji hang siapa bagi ke hang? Orang sini boleh cakap utara kan? Faham lah. Saya duk ingat macam duk ceramah dekat Pulau Pinang ni. Siapa yang memberi kamu gaji? Aku yang memberi kamu gaji. Tiba-tiba kamu menegur aku. Apa?
Jadi diam sudahlah. Tapi orang lain buat salah, oh ni salah, bertentangan. Tapi bila kerajaan buat salah, pasal apa? Fulus. Ni ada jawatan ni ada. Sama lah juga dengan pegawai-pegawai kerajaan yang lain. Dia tahu benda yang dia buat tu tak betul, tapi tak berani teruk. Pasal apa? Makan gaji saya. Pencen barulah berani. Dah pencen. Ini pun ramai dah. Bila pencen baru, ni tak betul ni. Masa kerja, senyap. Pasal apa? Musik lagi tangga gaji tak naik ni. Sebab itu bila ada orang yang boleh melewati ni semua without fear of favor, orang putih kata, tak minta apa-apa, aku tak berhutang dengan hang apa-apa. Nah, kalau aku diberi jawatan ini lalu aku menegur atas jawatan ini, kalau nak pecat pun, pecatlah. Nilai dia tinggi tak? Tinggi. Perbuatan dia itu umpama dia ini lilin yang membakar, diri dia bahaya, bakar, tapi dia bagi cahaya kepada orang lain. Sebab itulah Rasulullah kata, penghulu kepada para syuhada ialah Hamzah. Dan siapa? Lelaki yang menegur pemerintah, lalu mengajaknya kepada kebaikan, mencegah orang, lalu pemerintah ni marah atas perbuatan dia, bunuh dia, maka mati dia tu duduk sebelah Saidina Hamzah. Saya mula di situ untuk kita nak shift kita punya mind bahawa perbuatan suruh buat baik, menegakkan keadilan, tak ada bezanya macam semayang, macam puasa, macam zakat. Tak ada bezanya. Yang tu kita boleh terima, tapi mengapa yang ni kita tak mau buat? Kita rasa bersalah kalau tak semayang kan? Mengapa bila kita tak mau menegakkan keadilan, kita tak rasa bersalah? Paling-paling tuan-tuan, kalau kita tak boleh menerima risiko itu kerana mungkin atas sebab-sebab tertentu yang kita faham, tak apa, bukan semua orang sama. Tak semua orang sama. Tapi sekurang-kurangnya dia memudahkan urusan itu. Sekurang-kurangnya dia menyokong. Sebab itu dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung tarkan ni kalau dalam bahasa, dia duduk tegak lah gitu, tiba-tiba dia sengit sikit. Itu makna tarkanu. Itu makna dia. Tarkanu, dia sengit sikit ya. Cenderung lah kalau istilah kita. Ya. Wala tarkanu, jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Kelak kamu akan disambar api neraka. Tuan-tuan cuba bayangkan ayat Allah ni. Dia sengit sikit pun tak boleh. Cenderung tu sengit kan. Kalau sokong macam mana? Cenderung tak boleh. Ni sokong. Cenderung tak boleh. Ni bukan takat sokong. Berjuang pula. Berat. Fatamassakumun nar. Kelak kamu akan disambar api neraka. Kalau benda ni boleh hidup dalam diri umat Islam, khususnya orang Melayu. Orang Melayu Islam lah. Apa lagi? Kalau Melayu nak bersatu, atas apa? Kalau suruh buat zalim pun nak cenderung juga. Pasal apa? Pasal puak aku Melayu. Sokong juga. Tak apa, pasal Melayu. Nabi mana ajak ni? Tak boleh. Melayu boleh bersatu, tapi kena ikut apa yang Allah perintah. Mari kita bersatu atas wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tapi kalau Melayu yang menabur fitnah, Melayu yang suka membuat pembohongan, Melayu yang suka rasuah, Melayu yang kutak belit, kemas diri hang dulu baru kita bercakap. Tapi kalau atas nama Melayu semata-mata, pejam mata tak apa, tak betul pun tak apa, silap pun tak apa, pembohong pun tak apa, perasuah pun tak apa, tapi atas nama Melayu tak apa. Yang ini saya minta maaf, ilmu saya tidak membenarkan benda ini berlaku. Kalau itulah kita punya sikap, maka kita telah membelakangkan perintah Allah dan kita mendahulukan perintah bangsa dan kaum, tapi tidak mengikut dan mendahulukan perintah
Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Setelah saya menegaskan semua ini sebagai latar belakang, belum masuk tajuk lagi ni. Saya tak masuk apa lagi ni. Saya baru bagi background ni. Bagi background ni apa? Bagi biar nampak yang nanti Ustaz Mujahid nak cakap ni benda besar. Sama macam mana semayang, macam itulah Ustaz Mujahid nak cakap ni. Itu yang saya nak bawa main apa? Orang kata apa? Senario dia. Baik, keadilan. Yang kata nak bagaimana kita boleh nampak keadilan ni tertegak. Ini yang kita nak cerita. Nombor satu, keadilan ini mesti tertegak apabila kita mengembalikan hak dia kepada Tuan yang empunya. Itu erti keadilan. Mengembalikan hak itu kepada Tuan yang empunya. Dengan kata lain, merampas hak dari Tuan yang empunya adalah satu perbuatan zalim. Menyerahkan hak kepada Tuan yang empunya adalah satu perbuatan adil, yang ia amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bawa main dalil ini dengan firman dan perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Innallaha na'imma ya'idhukum bih wallahu sami'un basir. Demi sesungguhnya Allah memerintahkan. Perintah ya'murukum, sama dengan semayang. Sama Ini perintah kamu buat apa? Bukan semayang. Semayang dah clear dah. Perintah kamu supaya antu'addul amanati ila ahliha. Kamu menunaikan amanah itu kepada tuan yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu membuat sesuatu keputusan di antara sesama manusia, maka lakukanlah dengan penuh keadilan. Sungguhnya Allah menasihati kamu dengan perbuatan ini. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan tahu ada ayat ni turun bila? Ini pun selalu saya pesan dekat orang yang main mengaji. Kadang-kadang kita ni mengaji tidak secara menyeluruh. Kita mengaji separuh masa. Kita hanya mengaji tafsir, tapi kita tak mengaji roh yang menghidupkan tafsir itu. Apa roh yang menghidupkan tafsir itu, tuan-tuan? Satu, bahasa. Because apabila Allah memilih sesuatu perkataan itu, dia bukan macam kita. Kita ikut dan kan. Tapi Allah setiap bahasa itu dia pilih ada dia punya apa kita kata makna tertentu. Innallaha ya'murukum. Dia kata ya'mur. Orang pun tahu perintah. Dan orang pun tahu kalau perintah kena buat lah. Gitu. Antu'addul. Ada ni menunaikan. Menunaikan amanah. Amanah kepada ahliha, tuan yang mempunyai amanah. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Tentang tanda-tanda yang akan berlaku kiamat ni, kebinasaan yang akan berlaku. Ma alamatuha ya Rasulullah, apakah alamat tanda-tanda yang akan rosak dunia ni? Maka Nabi kata apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Kalau kamu bagi sesuatu tugas bukan pada tuan yang punya dia, tuan yang punya tu dia tak layak, tapi kita bagi, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Konsisten Nabi sebut Quran turun konsisten. Dia tak ada kata Quran kata lain, Nabi kata lain. Tak, dia konsisten saja ya. Baik, balik kepada tuan yang punya ini. Satu, kalau kita nak menghayati ayat Quran itu, kita kena faham bahasa dia. Sebab itu salah satu daripada syarat mufassir yang diletakkan ialah orang itu kena tahu bahasa Arab. Kalau takat kita nak harap terjemah, boleh. Untuk kita yang mungkin biasa, level kita ni tak apa. Tapi kalau kita mau jadi seorang mufassir yang mujtahid, mufassir yang boleh bagi pandangan-pandangan dia dan mengeluarkan ijtihad-ijtihad dia daripada ayat-ayat yang dia faham, itu syarat utama dia ibu-ibu ialah apa? Dia mesti pakar dalam bahasa Arab.
Yang kita ni pakar dalam bahasa Arab, kadang-kadang ana enta pun kita ada pening lah. Anta jadi ana jadi enta. Ana nak pergi mana? Anta nak pergi masjid Sat. Tak tahu lah kita, sampai ana anta pun tak kerti. Saya pernah jumpa orang lagu tu. Ustaz, ana nak pergi mana? Alamak. Saya nak jawab apa? Saya pun kata, anta nak pergi masjid. Tuan, ana anta pun tak kerti. Nak tafsir berat lah. Tak boleh. Sebab itu ketat, supaya Quran itu tidak boleh jadi bahan main-main ya. Baik, satu dia kena tahu bahasa Arab. Sebab itu kepakaran terhadap bahasa Arab ini cukup penting, kerana dia membawa makna yang berbeza, message yang berbeza, yang satu ya, bahasa Arab. Saya tak mau detail, ini hanya sampingan ya. Yang kedua ialah apa? Yang kedua ialah mengetahui sebab nuzul ayat. Sebab nuzul. Sebab bila kita tahu sebab ayat itu, ayat Quran ni dia tak turun cuek tiba-tiba Dia turun musayaratul ahdath, iaitu dia turun berselari dengan peristiwa-peristiwa. Kerana dari peristiwa itulah diambil pengajaran. Barulah kita tengok, roh ayat tu masuk meresap dalam diri kita. Yang kedua. Yang ketiga ialah memahami juga apa yang menasahkan ayat ini. Maknanya ada ayat yang turun tapi Allah SWT membatalkan dia, ganti dengan yang lain. Ataupun ayat ini, ayat ni ada tapi tak buat dah, amalan dia dah tak ada. Jadi ini semua kena mengaji. Sebab itu dia panggil disiplin. Sebab tu kalau takat kita main mengaji saja lagu tu, tiba-tiba baru mengaji, nak buat keluar fatwa macam-macam pelik-pelik ni, kena cek lah mana kelayakan orang ni. Baik, balik pada persoalan kita. Sebab nuzul ayat ni kenapa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Apa dia? Apa cerita dia? Cerita dia semasa Fathu Makkah. Semasa Fathu Makkah, ya, ia menjadi satu kemuncak pada kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita azan ke Ustaz dulu atau kita teruskan? Teruskan ya. Baik. Apa yang berlaku Fathu Makkah semua orang tahu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah sampai kemenangan ya Allah, maka kamu akan tengok orang berbondong-bondong akan masuk Islam. Maknanya disitulah kemuncak dan klimaks kepada perjuangan Nabi. Dengan arti kata lain, Quraisy jatuh. Mana pusat kuasa Quraisy ni di mana? Mekah, pusat dia di situ. Nah, bila dah pusat jatuh, habislah maknanya. Seolah depa mengaku kalah. Tersungkurlah selama ini yang menghalang Rasulullah, kezaliman, simbol kesyirikan. Ataupun pusat kuasa itu berada di Mekah, tiba-tiba Rasulullah tawan. Mana habis ya? Mana klimaks lah. Malah macam hari ni, kalau tuan-tuan nak faham lah, kalau Kuala Lumpur pusat pentadbiran dia mana? Ni Malaysia ni, Putra. Jadi kalau dah Putrajaya jatuh, ya, jatuh ke tangan siapa? Itu tak buat. Jadi mana kata? Nak faham lagu tu lah. Pusat kuasa di Mekah, Perak jatuh. Idza jaa nasrullahi wal fath, maka orang pun ramai yang masuk Islam. Kerana manusia ni, ibu-ibu sekalian, masa susah dia tak apa nak ikut. Tapi bila dah senang, dah masuk, dah menang, dia duduk depan sekali. Masa susah dulu, minta maaf lah Syekh, entapi dululah, ana jaga belakang lah. Jaga baik-baik, jangan duk sebut belakang-belakang, bahaya. Cakap baik-baik sikit. Tak apalah Syekh, pergi dululah, ana sokong lah, tak ada apa, ana sokong dari belakang lah, insyaAllah. Kita ni lah jenuh, yang nak kena maki, nak kena hamun,
yang kena susah payah apa semua, kita lah semua kena gok. Tentu menang. Masa menang ni, orang yang kata entah pilu Syekh, dia duduk depan tu. Syekh, entah tak tahu ke anak duduk sokong entah ni. Oh, lagu tu. Mana entah masa anak susah, entah tak nampak, dia pada menang, entah cuih depan ni no. Mana anak lah, itu yang duk tolong entah tu. Manusia lah. Manusia. Salah? Tak salah. Sebab jati diri manusia tak sama. Ada yang mampu macam ni, ada. Tapi memang selalunya masa kita susah, orang tak mau kat kita. Tapi bila dah Allah buka, maka ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada yang jumpa Nabi SAW masa dulu, orang ni lah yang maki hamba Nabi, tak guna punya anak saudara. Orang ni lah yang kata tak guna punya bangsa aku macam ni ke, bagi pecah belah masyarakat, hang tak guna Muhammad. Tapi orang yang sama bila Rasulullah masuk Mekah menang, orang yang sama